الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita sambung pengajian kitab kita daripada kitab Ad-Da' wa Dawa' karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat 42. Kita tengok sedikit pada muka surat 42 daripada huraian kelas kita yang lepas. Kesalahan-kesalahan terhadap ataupun pandangan dalam memahami doa. Al-Imam Ibnul Qayyim menyenaraikan beberapa kesalahan yang menjadi kekeliruan, salah tanggap ataupun salah faham umat Islam berkaitan dengan ibadat yang besar, iaitu doa. Kita tengok apa yang beliau tulis, kemudian kita hurai sedikit. Mudah-mudahan kita dapat mengelak daripada terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan berikut. Perkara kedua, kata beliau, ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahawa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri. Contohnya, dia mengandaikan kepada ampunan Allah, mengharapkan keampunan Allah. Kesannya dia menunda taubat. Kadang-kadang dia berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan, melaksanakan perkara yang disunnahkan atau ilmu yang dia miliki. Terkadang pula menjadikan takdir sebagai dalih, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Banyak orang menyangka apabila seseorang itu melakukan maksiat, lalu dia mengucapkan astaghfirullah, maka kesan keburukan negatif daripada dosa tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ada orang yang mengaku faqih berkata kepadaku, kata Ibnul Qayyim, aku akan melakukan dosa dan apa sahaja perbuatan yang aku ingin lakukan. Kemudian apabila aku selesai melakukan dosa tersebut, aku akan membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Maka apa yang telah aku lakukan daripada dosa itu akan diampunkan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi yawmin subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah huttat anhu khatayah walau kanat mithl zabadil bahr. Sesiapa di antara kamu yang membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan aku memujinya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosa yang dilakukan itu sebanyak buih di lautan.
Itu apa yang kita baca daripada tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim. Apa maksud dia ataupun apa yang cuba dia nak sampaikan kepada kita? Hadirin mukminin, seperti mana yang kita semua maklum dan kita percaya, kita beriman dan kita yakin bahawa salah satu daripada sifat Allah Azza wa Jal adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, iaitu yang Maha Pengampun. Dalam banyak ayat Al-Quran kita jumpa Allah menyebut bahawa dia bersifat dengan sifat Maha Penerima Taubat, sifat pengasih, pengampun. Innahu huwat tawwabur rahim. Kesannya apabila manusia membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan keampunan Allah, pemaafnya Allah, pengampunnya Allah, kesan buruk daripada ayat-ayat ini jika disalah fahami, kata Ibnul Qayyim, menyebabkan manusia akan mengambil kesempatan. Saya bagi contoh macam ni. Apabila kita kenal, kita tahu satu orang itu sangat baik, orang yang mudah berkira, orang yang lembut hatinya, orang yang baik akhlaknya, apa selalu orang akan buat pada orang yang seperti ini? Orang akan pijak kepala. Orang akan ambil kesempatan. Orang akan mempergunakan dia di atas kebaikan dan kelembutan dia. Kata Ibnul Qayyim, ramai manusia apabila mereka membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Menerima Taubat, macam yang kawan tu baca, dia kata aku akan buat apa yang aku nak buat, apa dosa yang aku teringin nak buat, apa benda yang aku nak rasa aku nak buat, aku akan buat. Kerana apa? Selepas daripada aku buat benda tu, aku subhanallah 100 kali, Tuhan kata semua benda dia ampun. Tengok bagaimana Ibnul Qayyim kata dia telah bertemu dengan satu orang manusia yang membaca dalil yang betul, dalil yang sahih, dan telah mengambil kesempatan di atas dalil tersebut. Tuan-tuan nampak? Akhirnya kita akan nampak satu kumpulan manusia yang menggunakan dalil-dalil keluasan ampunan Allah, keluasan maghfirah, bahawa Allah itu bersifat Maha Pengampun. Mereka akan menggunakan dalil-dalil ini untuk menghalalkan tindakan mereka. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, satu orang sahabat dia dengar hadis ni daripada Nabi, dia seorang ya. Dia seorang yang dengar, orang lain tak dengar. Nabi kata, man qala la ilaha illallah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesiapa daripada kalangan kamu, dia dengar Nabi kata, sesiapa daripada kalangan kamu yang menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Dalam sebahagian riwayat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesiapa yang sebelum dia mati, akhir kalam, perkataan yang terakhir yang dia sebut, yang dia ucap, la ilaha illallah, tak kiralah apa pun yang dia buat sebelum daripada ini, tapi sebelum dia menutup mata dia atau dia menutup hayat dia, dia kata la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Sahabat ni kata apa? Kalau tuan-tuan biasa dengar, lepas dia dengar hadis ni, dia kata apa kat Nabi? Hadis ni sangat besar.
Nabi kata, sesiapa yang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ataupun yang semakna dengannya, siapa yang akhir kalam, perkataan yang terakhir, dia sebut la ilaha illallah, bagaimanapun keadaan dia, apapun yang dia lakukan, dia akan masuk syurga. Sahabat ni bila dia dengar, tahu dia kata apa? Boleh tak nak pergi habaq kat orang ramai? Tuan-tuan bisa dengar tak? Bisa dengar? Mesti biasa punya. Hadis ni masyhur. Sahabat ni bila dia dengar, dia tanya dekat Nabi, boleh tak dia nak pergi habaq benda ni, benda yang la ilaha illallah ni masuk syurga? Siapa yang kata ni masuk syurga, boleh ataupun tidak? Nabi kata apa? Dia minta izin, dia nak pergi sebarkan riwayat ni, dia nak sebarkan perkataan ni, dia nak pergi habaq. Siapa-siapa yang sebut Nabi habaq, siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga, Nabi kata tak boleh. Tuan-tuan jumpa tak hadis ni? Mesti jumpa. Nabi kata tak boleh. Hang tak boleh pergi habaq. Hang tak boleh keluar pada manusia, pada orang ramai, hang pergi habaq benda ni. Alasan apa Nabi bagi? Apa alasan? Macam Ibnul Qayyim sebut, sama. Itu yang Ibnul Qayyim kata kesalahan orang ramai. Sekali lagi tuan-tuan akan tanya, pasal apa dah Nabi tak pergi habaq dan dia pun tak habaq, tapi kita tahu macam mana? Saya kita jawab. Dia kata, boleh tak aku nak sampaikan khabar gembira ini, berita ini untuk orang ramai tahu, siapa yang sebut la ilaha illallah sahaja dia masuk syurga? Nabi kata tak boleh, kerana manusia jika mereka mendengar perkataan ini, mereka akan mengambil kesempatan. Mereka akan ambil kesempatan. Mereka akan menggunakan perkataan ini, menggunakan hadis ini untuk berlepas diri. Lepas itu Nabi tak bagi dia sebut, Nabi tak bagi dia habaq. Dan macam mana dia boleh habaq juga? Apabila dia nak mati, dekat-dekat dia nak mati, dia cerita hadis ni kerana dia takut dia mati, dia simpan ilmu ni. Dia simpan, dia tak cerita. Nabi kata, kalau engkau khabarkan kepada manusia bahawa aku kata la ilaha illallah masuk syurga, mereka akan berpegang dengan benda ni dan mereka tak akan lakukan perkara lain. Dan hari ni kita tengok sebahagian manusia beralasan dengan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka berada dalam keadaan raja, mengharap yang melampau. Kita kata bersebah hang tak sembahyang, dia kata tak apa, pelacur berzina bagi minum anjing boleh masuk syurga, Allah ampun dosa dia. Ada orang yang bunuh 99 orang, mati semua tu, bunuh pula lagi 100 orang, berjalan nak pergi bertaubat, tak dan buat apa pun, masuk syurga. Hadis-hadis yang seperti ini, kata Syekh, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, manusia akan menggunakan untuk apa? Untuk mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Sebab itu hadis man kana akhiru kalamihi, dia akan rasa apa? Dia akan rasa macam laki-laki itu kata, buatlah apa yang kita nak buat. Sebelum daripada kita mati, kita sebut la ilaha illallah, jamin satu tempat dalam syurga. Yang lain kita tak payah buat. Pasal itu akhirnya kita akan ada satu umat yang macam mana? Ini kita dah nampak. Tuan-tuan, masalah besar umat Islam ini kita nak sebut lah, tuan-tuan boleh nampak. Dan saya memang duk sebut 2-3 tempat perkara ni. Masalah besar orang Islam, wujudnya kelompok yang hanya mengutamakan amalan peribadi
dan dia tidak ambil bab urusan orang Islam. Sebahagian besarnya golongan tariqah ataupun golongan sufi. Depa ni boleh satu tempat bagi dekat depa meratib sampai berenggut apa nak jadi dengan dunia orang Islam, apa nak jadi dengan umat Islam, apa nak jadi dengan hal orang Islam, depa tak ambil bab. Sebab itu gerakan ini sangat disokong oleh orang kafir. Gerakan-gerakan sufi ni, gerakan-gerakan tarikat ni sangat disokong dan sangat mendapat tempat di negara barat. Kenapa? Kerana pok ni dia tak kacau apa nak jadi. Dia tak ambil bab apa nak jadi. Maka sebab itu kita nak pecahkan tembok orang Islam memandang ibadat itu apabila dia istighfar, dia sembahyang, dia baca Quran, dia duduk di masjid, dia rasa selesai urusan dia. Maka dia tak ambil cara apa yang berlaku kat orang Islam, apa yang berlaku jiran tetangga, masyarakat dia, orang kampung dia, anak beranak, kaum keluarga, jiran tetangga. Dia tak ada. Bagi dia, dia main sembahyang, dia boleh meratib pagi, dia boleh meratib petang, dia puasa Isnin, dia puasa Khamis. Oh, sakanah. Orang kafir suka tak? Suka. Apa nak jadi, dia tak peduli. Hang bagi kami berzikir, hang bagi kami meratib, hang bagi kami buat apa kami nak buat, cukup. Hang nak buat apa, nak pergi bom, bunuh kan, apa nak jadi, kami tak ambil bab, cukup beda kami. Maka ini benda yang sangat bahaya dalam dunia orang Islam. Pasal itu tuan-tuan, Islam, kata Ibnul Qayyim, kalau kita baca hadis-hadis macam ni, orang Islam akan duduk dalam perasaan apa? Perasaan zone, comfort zone, zone selesa. Sembahyang apa semua, tak kisah, tak ada apa pasal apa? Tuhan pengampun. Maka sebab itu, kata Ibnul Qayyim, ini antara kesalahan yang sangat besar dan kesalahan yang sangat berat. Tuan-tuan tengok pada muka surat 44. Tengok pada muka surat 44. Dia kata, inilah contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan. Dia menyandarkan diri kepadanya, memegang dengan erat kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang melakukan dosa. Tengok. Kalau kita tegur dia, kita marah dekat dia, kita kata benda yang dia buat tu tak betul, dia akan jawab apa? Nescaya dia akan segera menyebut nas-nas yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah. Tengok. Dia kata kalau kita kata hang buat ni haram ni, dia kata innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim, dan dia akan baca apa? Sesungguhnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan akan ampun segala dosa kecuali apa yang terlibat dengan syirik. Tengok tuan-tuan. Dia eksploitasi, perkataan yang tepatnya, dia menunggang dalil tu untuk apa? Untuk menghalalkan tindakan dia. Kita kata benda ni salah, benda ni berdosa, benda ni haram. Dia jawab balik apa? Dia kata betul benda ni haram, betul benda ni salah, betul benda ni berdosa. Tapi kata Ibnul Qayyim, dia nak jawab balik, dia baca apa? Dia baca ayat-ayat yang Tuhan pengampun. Apa tujuan dia baca ayat-ayat yang Tuhan pengampun tu? Dia kata ni, nampak? Dia akan segera menyebut nas yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah. Kita kata yang ni dosa, dia jawab balik, Allah itu maha penerima taubat. Untuk apa? Untuk nak habaq, dia kata, tak apa aku buat, tak salah aku buat, nanti aku minta taubat. Akhirnya apa? Inilah yang disukai oleh iblis. Dan tuan-tuan tengok, maaf saya cakap live, tak tahulah depa tengok ke tak tengok, tapi kita nak sebut juga. Okey tuan-tuan, ni saya maaf cakap lah, taklah semua, sebahagian. Saya sebutlah taklah semua, sebahagian. Sebab ni orang saman pula. Tuan-tuan perasan, apa pasal orang-orang yang bergelumang dengan dosa,
Ni saya nak sebut, so tuan-tuan fikir Kita fikir sama-sama. Sebut terus lah, bekiah sangat bukan nak faham. Awak artis ni, ujung-ujung tahun dia pergi Mekah. Senang bagi faham terus. Tuan-tuan tengok, ada satu trend orang yang bergelumang dengan dosa, orang politik umpamanya. Bukan semua, saya kata dah bukan semua. Orang politik, geng artis, geng-geng yang memang bergelumang dengan dosa awal tahun ni, Januari ni, Disember, mereka akan semua puh gambar kata mereka pergi buat umrah, pakai tudung, gambar tepi Kaabah, gambar nu, gambar ni. Awak pasal apa? Ni saya nak bongkak lah. Mereka fikir ratus-ratus ribu. Hujung tahun kalau nak jumpa artis, tuan-tuan pergi Mekah. Saya biasa pergi banyak kali. Banyak kali saya pergi. Beratus bau. Saya boleh sebut. Pi di apa, nak lagi mudah tak nak jumpa di Kaabah kot ramai. Pi di restoran Felda dengan segala apa artis semua duk ada. Saya bawa bini saya tahun bila tak tahu, pi di restoran Felda. Dia kata tu artis tu. Artis tu dia kata. Apa nama tu? Aziz, Aaron Aziz. Masa tu saya pun tak ni lah, tapi tengok dia artis lah. Kita pun nak pergi tangkap gambar tapi duk tengok orang kata. Tapi saya tak katalah, sebab trend apa? Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Bukan semua, siapa yang terasa ambil lah. Manusia apabila dia bergelumang dengan dosa, dia buat dosa, dia nak bagi korang rasa bersalah. Dia nak bagi rasa korang jahat. Dia buat lagu mana? Dia pilah menghadap Tuhan Ustaz. Pasal saat ni New Year, dia nak start balik. So dia pergi pencuci ni. Dia pergi pencuci, dia pergi basuh, dia pergi mandi-mandi sikit, tawah-tawah apa sikit. So dia apa dia panggil? Dia rasa kurang kebersalahan tu. Kurang, dia panggil trend cuci dosa. Pasal tu tuan-tuan tengok, geng-geng hok tekong-tekong dosa ni, hok yang dok buat maksiat, geng-geng artis ni, depa kerap ujung-ujung tahun, tengah-tengah tahun, depa panggil mahat tahfiz mai baca Quran bagi, mai doa selamat bagi. Nak bagi apa ni? Nak tolong cuci sikit. Pasal tu kadang-kadang hok yang duk buat jahat tu, yang dapat duit haram apa semua tu, dia pun rasa bersalah, dia pun rasa kotor duit tu. Dia tak mau bagi rasa kotor sangat. Dia hantar kenduri mai masjid. Jadi dia kata tak apa, dia tahu kan. Aku pun makan, geng masjid pun boleh tumpang juga sikit. Pada okey. Kan? Kalau aku tak balas, depa pun tak boleh makan. Kira win-win situation lah. So dia rasa apa? Dia rasa at the same time dia buat dosa, pada masa yang sama dia buat kebajikan untuk raih rahmat Tuhan. Tak kala aku buat baik ni Tuhan tak pandang langsung. Ini satu trend yang sangat bahaya. Pasal itu tuan-tuan tengok Ibnu Qayyim kata apa? Bukan saya kata, dia kata. Seorang penduduk Mekah berkata kepada aku. Tapi tuan-tuan hak pergi Mekah ni memang nak buat ibadat semua. Dia kata seorang penduduk Mekah kata kepada aku, muka surat 43. Jika seorang daripada kami buat dosa, dia mandi, lepas dia buat dosa tu, dia mandi, dia buat apa? Dia pergi tawah 7 kali, dengan demikian dosa tersebut hapus daripadanya. Ni bukan zaman law ni, zaman Ibnu Qayyim tu ada dah passion ni. So balik mai 3 bulan pertama dia pakai apa? Dia balik Mekah 3 bulan pertama dia pakai apa? Dia pakai tudung dengan jubah hitam. Nampak tak? Nampak. Lepas tu mula syuting. Dia terjun baliklah. Tak apalah, kita buat dulu. Panggil mahat tahfiz mana, ustaz mana, mai tolong baca, kira macam apa? Mai tolong bersih kita lah. Tuan-tuan, akhirnya apa? Agama ini hanya menjadi satu alat untuk cuci dosa dia. Dan bila dia buat, dia akan rasa apa? Dia tak rasa bersalah. Pasal apa? Tak apa, dia kata, saat ni kita pergi Mekah pula. Jangan takut. Dan bila dia pergi Mekah, dia jadi apa? Tuan-tuan, bila dia pergi Mekah, dia jadi apa? Setengah tu balik macam-macam jadi. Tukar kepala gajah, tukar kepala lembu. Dia jadi apa?
Depa tak jadi apa. Tuan-tuan, orang kita, orang Melayu beriman apa? Kalau buat tak ketahuan di Malaysia, pi Mekah dia akan jadi tak ketahuan. Tapi kalau tuan-tuan buat satu benda, pi Mekah tak jadi apa? Makna benda tu tak ada apa. Orang kita dia percaya macam tu. Bukanlah betul, tapi orang percaya lagu tu. Jadi bila artis-artis ni, hok yang memang buat benda yang clear haram ni, bila dia pergi Mekah, depa jadi apa? Depa jadi apa? Tak jadi apa? Bila tak jadi apa, itu satu apa? Satu rubber stamp yang sangat besar. Tuhan pun tak ada nak kata apa kat kita. Kita pergi okey rumah dia, kita pergi rumah dia okey. Sebab itu ini satu benda yang sangat bahaya. Apabila dalil-dalil tentang rahmat Allah, tentang keampunan Allah. Ni tuan-tuan, kalau hadis zina tu, hadis pelacur bagi minum anjing tu, tuan-tuan pergi pelekat atau baca di lorong haji taib, apa nak jadi? Apa nak jadi? Tuan-tuan boleh bayang, imagine tengok. Hadis satu orang pelacur masuk syurga bagi minum anjing, Saya ingat pelacur tu sebelum dia start kerja, dia bungkus teh ais 10 bungkus dia mai hantar masjid. Tiap-tiap malam dia pergi beli teh ais 10 bungkus dia hantar masjid. Dia kata orang bagi pelacur dulu bagi minum anjing, kita bagi minum tu imam. Takkan nak masuk neraka kot. Akhirnya ini yang berlaku dan ini yang ditakuti oleh Ibnul Qayyim. Orang mengambil kesempatan. Sebab itu orang ni bila dia tahu dia buat dosa, dia ada pelapik. Dia tak apa. Kita buat dulu, nanti kita cuci. Sebab itu apa sahaja yang kita buat daripada sumber haram tidak ada nilai di sisi Allah. Ini satu benda yang kita nak kena ambil perhatian. Dan dia kata apa? Lebih menarik, kita tengok sikit apa yang dia sebut pada muka surat. Kalau tuan-tuan tengok, dia kata pada muka surat 55, kita tengok. Secara umumnya, persangkaan yang baik lahir bersama dengan melakukan sebab keselamatan. Adapun jika diikuti dengan melakukan sebab kebinasaan, maka persangkaan baik itu tidak akan pernah ada. Ini dia ulas satu benda yang sangat menarik. Dia kata apa? Dia kata selalu manusia ni dia sangka baik dengan Allah. Allah itu Maha penerima taubat, Allah pengampun. Tuan-tuan, kata Ibnul Qayyim, satu orang ni kalau betul dia sangka baik dengan Allah, dia tak akan buat benda yang Tuhan haram. Itu maksud dia. Dia kata secara umumnya sangka baik akan lahir bersama dengan melakukan sebab yang baik. Maksudnya kalau kita sangka Allah itu Maha pengampun, Allah itu Maha penerima taubat, apa kesan dia? Ini saya nak tanya tuan-tuan juga, tuan-tuan pun silap. Kalau saya baca kat tuan-tuan, Allah itu Maha pengampun, Allah itu Maha penerima taubat. So apa tindakan kita? Tindakan kita, ustaz, kita buat dosa lah. Pasal apa? Dah Allah penerima taubat. Jadi Allah penerima taubat tu, hint dia nak bagi green light kita buat dosa. Tu dia bagus punya faham. Bagus punya faham. Saya nak abang macam ni ya. JPJ umum. Dia kata bulan ni bulan kemerdekaan. Jadi bersempena dengan bulan kemerdekaan, kesemua kesalahan jalan raya kita bagi diskaun 50%. Apa maksud dia? Dia nak kata apa? Tuan-tuan faham apa? Fahamnya dia suruh kita langgar. Dia dah habaq dah, dia nak bagi diskaun. Hampa buat tak apa, kami bagi diskaun. Betul. Itu yang JPJ maksud. Lepas tu tuan-tuan pun bang langgar, dia tahan. Sakan nampak kami pun langgar ni. Dia kata bukan suruh langgar lah. Awak yang cakap macam tu. Dia kata tu, yang habaq kata siapa langgar nak bagi diskaun, itu satu galakkan, motivate. Ada orang dia faham macam tu, kata Ibnul Qayyim. Bila Tuhan sebut dia Maha pengampun, seakan-akan Tuhan nak encourage dia. Encourage dia. Tuhan nak galakkan dia buat dosa.
Tuan-tuan, bahaya satu hadis Ibnu Qayyim bawa, kalau kita silap faham, jam. Tuan-tuan tengok muka surat 43. Tuan-tuan faham lagu mana? 43, hadis 43 ni Ibnu Qayyim kata banyak orang gelong. Tengok. Saya nak tanya, tuan-tuan faham macam tu atau tuan-tuan faham lain? Tengok, dia kata aznaba abdun zamban. Tengok macam mana pemahaman kita kalau kita silap jalan. Okey, dia kata aznaba abdun zamban. Hadis sahih. Hadis sahih, tuan-tuan. Kalau kita tengok hadis ni, ada dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Pasal itu Ibnul Qayyim kata ramai orang hadis tu sahih tapi dia sesat juga. Tuan-tuan jangan main-main. Kadang-kadang dalil tu sahih tapi pemahaman kepada dalil tu belum tentu sahih. Pemahaman pasal tafsiran ni banyak sebab, banyak segi. Nampak? Okey, kita tengok. Dia kata aznaba abdun zamban, satu orang hamba buat dosa. Ay rab inni asabtu zamban faghfirli. Ya Allah, aku buat dosa, ampunkanlah aku. Ni tuan-tuan kena dengar bergelok ni supaya sekali tuan-tuan boleh buat pemahaman tuan-tuan lagu mana. Sebelum kita nak bawa pemahaman, kita nak tanya tuan-tuan rasa apa maksud hadis ni. Tafsiran tuan-tuan. Dia buat dosa, first time dia buat dosa. Dia kata, ya Allah, aku buat dosa, ampunkanlah aku. Faghafaralah, maka Allah pun ampunkan dia. Hadis ni sahih Bukhari Muslim. Allah ampun. Lepas tu, thumma makatha ma syaa Allah. Lepas tu dia pun duduklah berapa lama. Thumma aznaba. Thumma aznaba, dia buat pula kali kedua. Tadi kali pertama dia minta ampun, Allah ampun, dia buat pula kali kedua. Lepas dia dah tobat apa semua, gamaknya dia jumpa balik kawan dia ke apa kes ke, dia ulang repeat kali kedua. Repeat kali kedua dia kata apa? Rabbi inni asabtu zamban faghfirli, ya Allah aku buat lagi dosa, ampunkan aku. Maka Allah pun apa? Faghafaralah. Tuan-tuan, second time ampun juga. Ada yang berat-berat nak buat tu, dah bertaubat tu, dia dah bertaubat lama dah, lepas tu dia rasa berat nak buat, dia jumpa hadis ni, terus dia buat. Dia kata aku lama ni duk 50 nak buat, malam ni aku jumpa satu benda bagi green light suruh aku buat. Kali kedua, orang yang sama, dia buat dosa, Allah ampun. Thumma makatha ma syaa Allah. Kemudian dia pun berhenti sat. Lepas tu dia buat pula. Faqala ay rab inni asabtu zamban faghfirli. Kemudian dia minta pula kali ketiga. Selepas dia buat tu, dia kata ya Allah aku buat lagi, ampunkan aku. Faqala Allahu azza wa jalla alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bih qad ghafartu li abdi falyasna' ma syaa. Allah kata apa? Sesungguhnya hamba-Ku ini sangat bersangka baik kepada aku. Dia mengetahui bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Kalaulah dia buat, dia minta ampun, Tuhan ini akan ampunkan dosa dia, maka aku ampunkan dosa dia, maka lakukanlah apa yang dia nak. Tuan-tuan, apa maksud yang kita boleh ambil? Satu, di antara bentuk kekeliruan orang kita bila dia baca hadis ni, kata Ibnul Qayyim, dia akan gunakan hadis ni sebagai dalil untuk dia ulang dosa. Saya nak tanya kat tuan-tuan, saya nak tanya jujur ni. Kita berzina, lepas tu kita bertaubat, Allah ampun. Kalau kita ulang balik, lepas tu kita bertaubat, Allah ampun tak? Saya nak tanya, tuan-tuan berzina, bertaubat, Allah ampun, based on hadis ni. Lepas tu kita bertaubat sahlah, kan? Lepas tu dia mai balik galak tu, dia mai balik syahwat tu, berzina untuk the second time, kita bertaubatlah. Lepas tu kita menyesal, lepas buat tu kita menyesal. Terima atau tidak? Berdasarkan hadis ni, terima atau tidak? Terima.
Terima. Clear? Terima. Tapi bahaya dia tahu mana? Adakah kali kedua masa kita nak buat itu Tuhan bersama dan bersetuju? Yang tu dulu kita nak tanya. Pasal ada orang dia akan buat. Bila dia buat, dia nak bagi sokongan atau dia nak bagi sedap hati dia, dia akan baca hadis ni. Dia tak apa. Dia tahu macam mana ni? Aku dah bertaubat dah ni. Saya kalau aku buat main-main pula. Macam mana ni? Dia akan rasa orang nak repeat dosa, dia akan rasa. Tapi bila dia baca hadis ni dengan kesalahpahaman dan dia ambil kesempatan, dia kata apa? Tengok 2 kali, 3 kali pun tak apa. Tak apa tu maksudnya Allah terima taubat tu. Tapi dari sudut ulang tu, adakah Tuhan setuju? Itu soalan yang sebenar. Masa kita buat kali kedua tu, kali ketiga tu, soalannya adakah Tuhan setuju? Sebab sekali bila baca hadis ni, tuan-tuan pergi buat. Lepas tu bini kata, ni yang dah bertobat elok-elok dah tu, yang dah tak buat dah tu, yang berhenti dah tu, pasal apa yang duk pergi ulang balik? Dia kata, aku pun sebenarnya tak berani dah nak ulang, tak berani dah nak buat. Tapi ustaz kata sampai 3 kali, kawan tu 3 kali, Tuhan ampun. Tuan-tuan tengok bagaimana nas diambil kesempatan, bagaimana dalil telah dicabul. Untuk apa? Untuk menghalalkan dosa dia. Ini bahaya, kata Ibnu Qayyim. Soalannya, memang Tuhan terima taubat, tapi masa dia ulang tu Tuhan setuju dah. Tuhan redha tak? Tuhan suka tak? Tuhan tak suka. Tang tu menunjukkan dia tak boleh ulang. Bukan hadis ni suruh ulang. Oh, guys. Jam. Kalau kita faham daripada hadis ni suruh ulang, kita pun bincang macam mana ni. Hari tu kita ambil terlepas dah. Lepas tu hang pun kata cukup dah, kita berhenti. Ni macam mana? Tak apa, kita buat. Tak apa, Allah ada. Allah ada pula. Oh. Dengar kawan tu Allah ada, tak apa, jalan. Pasal tu orang bertaubat, dia tak mungkin. Sebab itu para ulama meletakkan salah satu daripada syarat taubat tu apa dia? Syarat taubat tu apa? Tak boleh ulang balik. Syarat taubat tak boleh ulang balik. Tapi Tuhan habaq buat apa hadis ni? Tuhan nak habaqnya kalau tersilap, kalau terlanjur, bukan rancang. Ini siap buat dalam plena. Bulan 1 taubat pertama, round first. Bulan 2 boleh tahan lagi, bulan 3 boleh kontrol lagi, bulan 4 tak tentu, bulan 5 buat siap dah dalam plena. 15 hari bulan 5 off day, taubat kedua. Tu dia. Pasal apa? Pasal apa dia boleh rancang macam tu? Pasal dia sandarkan pada hadis ni. Hadis ni kata apa? Buatlah berapa kali pun aku ampun. Tapi buat dalam erti kata apa? Buat dalam erti kata dia dah kontrol, dia dah kawal, dia dah lawan. Tapi tak boleh. Dia menyesal. Ini kita dah boleh rancang dah. Rancang macam mana? Katalah dia pencuri. Taubat dia lama mana tuan-tuan? Taubat pencuri lama mana? Taubat pencuri lama mana? Sementara habis barang tu. Faham betul tidak? Dia curi-curi, dia kata boleh macam mana? 10,000. Lama mana? Ingat sampai bulan 6 dan kot lepas raya. Dan lepas raya. Okey, taubat. Kita bertobat hanya mati hang duit ada hang pergi masjid dia. Kita jumpa balik bila? Bulan 7. So taubat depa ni dah ada period time. Dah ada matchet time macam pelaburan tu. No, ini bukan maksud hadis ni. Hadis ni mencela orang yang bermain-main dengan taubat. Taubat ni mana boleh buat main. Buat esok buat pula, buat esok buat pula. Ini nak cerita rahmat Allah, bukan cerita suruh kita buat dosa. Ibnul Qayyim kata kawan tu ambil hadis ni, dia pergi duk guna sebagai apa? Dalil bolehnya ulang dosa. Tu dia. Dia buat pula pemahaman dia bab pada menyatakan bolehnya mengulang dosa. Boleh mengulang dosa ni bukan kata ulang, kali pertama pun haram lah. Ini satu bentuk kesalahpahaman yang besar.
Saya nak bagi tuan-tuan satu contoh ya. Satu contoh belum kita azan, satu contoh. Setuju atau tidak? Orang mari tanya dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana nak sedekah?" Macam mana nak sedekah? Nabi kata, sedekah dengan subhanallah, sedekah dengan alhamdulillah. Lagi sedekah apa lagi? Jumpa macam saya jumpa Cikgu Mek, saya senyum. Saya senyum. Sedekah. Dalil tu sahih tak? Bersedekah dengan zikir. Nabi kata, "Wa fi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah." Nabi kata, subhanallah, kamu baca subhanallah sadaqah, alhamdulillah sadaqah, Allahu akbar sadaqah. Kan? Lepas tu apa? Berjima dengan bini pun sedekah. Tiba-tiba masjid ni buat umum, kita nak buat kutipan sikit, nak perbaik masjid ni perlu 30,000. Dia ni memang kedekut dah. So tuan-tuan, dia ni kaki masjid tapi dalam masa yang sama kedekut. Macam mana dia nak persedap hati dia? Dia ambil hadis-hadis ni lah. Bila orang lalu tabung, subhanallah, 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 subhanallah. Lagi ekstrim saja kita bubuh ya. Bagi cerah matahari. Awak abang minggu ni kerap sangat bersama ni. Faham ke tak? Duk buat malu-malu pula. Kerap minggu lepas tak kerap, minggu ni kerap. Wa fi kulli bud'in sadaqah. Setiap kali kamu bersama dengan isteri sedekah. Aku duk pulun sedekah. Sekupang dia tak pergi kat masjid. Tok Imam kata, tak ada nak tolong apa? Tok Imam, saya sedekah banyak dah. Saya sedekah banyak dah. Saya sedekah banyak dah. Tok Imam kata, oh sedekah tang mana? Allah banyak Tok Imam, saya tak mau cerita. Dia duk rasa lepas dah. Dia duk rasa lepas dah dengan subhanallah. Tuan-tuan, jangan tak percaya ada orang lagu ni. Ada orang lagu ni. Dia kata, aku tak apa dah, tak payah sedekah dah, mayang duha, mayang sunat, puasa pun tak apa dah. Tengok. Akhirnya hadis tu, adakah hadis yang kata, adakah? Sat kita sambung tuan-tuan, kita bagi laluan pada azan tu. Ha? Bismillah. Tuan-tuan, adakah kita faham hadis-hadis sedekah, subhanallah, senyum, buat baik? Adakah kita faham hadis sedekah tu menafikan sedekah dengan harta? Tak. Tak boleh kita faham macam tu. Kalaulah cukup sekadar sedekah dengan senyum, sedekah dengan zikir, sedekah dengan perbuatan baik, sedekah dengan amalan kebajikan, sedekah dengan semayang duha ni, sedekah tu lepas dah, tak guna Tuhan buat ayat-ayat berkaitan dengan jihad harta. Dan masjid ni pun bukanlah tegak atau naik tiang dengan subhanallah kita 33 kali tu. Saya nak bagi tahu maksudnya apa? Kita tak boleh salah faham. Bila Tuhan kata dia pengampun, itu isyarat dia memberi satu lesen besar untuk kita buat apa saja. Sebab itu Ibnul Qayyim, tuan-tuan mari kita baca muka surat 44. Tengok 44. Ni perkataan orang yang dia jumpa ni. Sakan, tengok tuan-tuan, 44. Tengok pada rangkap yang ketiga. Dia kata apa 44? Orang-orang jahil, sambungan yang kita baca tadi. Orang-orang jahil seperti ini memiliki keanehan. Dia kata pelik. Orang jahil dulu ni pelik. Pelik pasal apa? Pasal dia ada dalil tapi cara faham dia silap. Dia kata apa? Tuan-tuan tengok. Contohnya perkataan salah seorang daripada mereka. Saya baca dan tuan-tuan cuba faham, tengok. Pelik tak? Dia kata apa? Wa kathir mastata'ta minal khataya. Tengok dia kata apa ni? Dia kata apa? Tuan-tuan, kalau ini bukan hadis tapi kata-kata orang yang keliru dengan maksud Tuhan Maha Pengampun. Pasal tu ada orang dia tak doa. Ada orang dia tak istighfar. Ada orang hatta tak semayang. Pasal apa? Dia kata pasal apa kita nak semayang? Tuhan Pengampun. Last sekali dia pegang apa? Aku mayang pun tak, apa satu pun tak. Yang aku betul-betul peda jaga pun syirik ya. Dia.
Dia dah, aku tak mayang, tapi aku tak syirik. Dan Tuhan kata dah, yang dia tak ampun tu syirik. Semayang tak apa, dia ampun. Pasal tu ada orang, dia puas tak pergi jumpa bomo, tapi dalam masa yang sama, waktu dak jemaat pun dak. Pasal apa? Pasal dia kata, okey dah, satu bab dah selesai. Bab paling besar, syirik. No, tuan-tuan, ini salah. Kawan ni kata apa? Dia kata, wakassir mastata'ta minal khataya. Buatlah banyak-banyak semampu engkau daripada dosa. Tu dia. Tuan-tuan, kalau kita baca hak ni, kita berhenti malam ni, tang ni, tuan-tuan balik, oh, puas aku kuliah malam ni. Hak ni yang kita duk cari. Kita dah bertemu. Dia kata, wakassir, perbanyakkanlah mastata'ta, takat mana hampa larat, takat mana hampa mampu. Takat mana larat tu buat apa? Buat dosa. Pasal apa? Dia kata, pasal apa yang nak takut? Pasal apa nak risau? Idza kana al-qudum ala karim. Kerana Tuhan yang kita nak jumpa nanti ni, Tuhan yang pemaaf dan pengampun. Tu dia alasan dia. Yang dia berani kata buatlah dosa banyak-banyak tu, pasal apa? Pasal Tuhan yang kita nak jumpa nanti, Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Pengampun, dia kata. Dan ada lagi, tuan-tuan faham maksud dia? Kalau tuan-tuan disuruh komen perkataan ni, saya tak tahu. Sekarang ni kan komen netizen ni. Kalau kita buh perkataan ni, dia tak tahulah kalau tuan-tuan kata, ini betul juga. Betul apa? Buh awal tu, perbanyakkanlah olehmu akan dosa. Kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf. Oh, ini pasal apa ni? Pasal salah faham, kata Ibnu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata lagi, ada lagi yang berkata, lagi sakal, lagi ekstrim ni. Buat apa menyucikan diri daripada dosa? Dan dia kata menyucikan diri daripada dosa. Ni, orang-orang yang keliru ni, kadang-kadang ada di kalangan kita. Ada di kalangan kita. Saya tak mau sebut, tapi saya nak sebut juga. Tapi saya tak boleh sebut pasal gambar dia teruk sangat, nanti lain kali kita sebut. Tapi dia sebut apa dia ni, satu wanita terkenal lah dalam Malaysia ni. Tapi kita boleh sebut nama dia pasal dia pun memang layak untuk kita tahzir. Apa, Siti Kasim kan? Siti Kasim. Tuan-tuan kenal kan Siti Kasim? Dia satu gambar dia lah. Ini mungkin grup tu lah. Dia pakai baju. Tuan-tuan boleh carilah baju ni lah, nampak badan lah. Nampak badan. Nampak orang perempuan punya badan. Apa ni? Payudara. Tak apalah, yang tu memang dia pun pakai kain penuh tutup aurat. Kalau dia pakai tudung labuh kok kita pelik. Tapi menariknya, dia tulis di baju tu, Allah rahmatan lil alamin, lebih kurang macam tu lah. Dia tulis tu, Allah rahmatan lil alamin tu naik ke atas tu. Apa maksud dia? Dia kata tak apa, Tuhan tu rahmat. Pasal tu kita bimbang pemahaman lagu ni yang menyebabkan dia panggil apa? Irja fikratul murji'ah. Murji'ah ni bahasa dulu. Fikratul irja. Irja ni apa? Yang penting hati. Yang penting hati. Dan akhirnya dia berkata Tuhan tu rahmat. Walaupun tindakan kita ni salah. Macam dia kata. Dia kata apa ni? Kawan ni, Ibnu Qayyim kata, ada lagi yang berkata, menyucikan diri daripada dosa satu kebodohan. Ibnu Qayyim kata apa? Ada manusia yang faham, yang anggap apa? Bertaubat ni satu kebodohan. Buat dosa cukup. Pasal apa?
Pasal Allah dah pengampun, yang kita nak pergi taubat buat apa? Tuan-tuan, kalau kita dengar dalil dibaca dan kemudian dipusing, Allah dia pengampun, dia menerima taubat semua dosa. Dalam hadis kata apa? Wa in saraqa wa in zana, kalau kawan tu mencuri, kalau kawan tu berzina, dia ampun. Yang kita bertaubat ni untuk apa? Orang yang bertaubat hanya orang yang bodoh. Sebab apa? Sebab Tuhan akan ampun walaupun kita tak taubat. Tu dia. Saya nak tanya tuan-tuan, betul ataupun tidak Tuhan akan ampun walaupun kita tak bertaubat? Memang betul, dalam Quran sebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Memang betul Allah akan ampun. Kalau kita tak bertaubat pun Allah ampun. Sebab itu ahli sunnah. Tuan saya nak tanya tuan-tuan, pasal tuan-tuan ahli sunnah, satu orang buat dosa besar, dia mati, kita nak kata apa kat dia? Kesudahan dia apa dia? Ahli sunnah beriman, satu orang buat dosa besar, dia mati, kita kata apa? Di bawah kehendak Allah. Allah boleh azab dalam neraka dan Allah boleh ampun dia walaupun dia tak bertaubat. Itu iman ahli sunnah. Tapi ahli sunnah tak pernah kata tak payah bertaubat. Ahli sunnah kata orang tak bertaubat, kalau tak syirik Allah boleh ampun pasal dia berhak. Tetapi kita tak pernah kata Tuhan tak suruh taubat. Tapi orang macam ni dia kata apa? Tak payah taubat. Lah kita buat dan akhir sekali Tuhan akan ampun. Itu dia kata. Dan ada yang kata lagi apa? Hak satu dia kata buat dosa tak payah bertaubat. Kalau siapa yang bertaubat, dia tu bodoh. Pasal apa? Buat kerja sia-sia. Pi duk bertaubat buat apa? Tuhan ni kalau tak taubat pun dia ampun. Tu dia. Itu bahasa nak bagi tuan-tuan faham. Satu lagi sakan. Siapa dia yang tak buat dosa, itu suatu biadab dan hina kepada Allah. Lagi sakan. Kita dengar yang sakan, tapi kadang-kadang pemahaman tu duk ada kat kita. Dia kata apa? Dia kata siapa yang tak buat dosa, kurang ajar, biadab, hina Allah. Pasal apa? Dia Maha Pengampun. Yang hampa tak buat dosa pasal apa? Dia nak ampun apa? Tu dia. Kalau saya jadi tok guru ajak lagu ni, saya ingat ketat masjid pengikut. Anak-anak muridku sekalian, tak perlu kita buat amalan kerana Tuhan itu rahmat. Buatlah dosa. Kenapa kita buat dosa? Kerana kita bersangka baik dengan Allah. Allah akan ampun kita. Jadi apa yang kita kena buat tok guru? Sekarang ni kita nak buat apa? Buat dosa anak-anakku. Lepas daripada kuliah ni kita nak buat apa? Berzina, berjudi, minum arak kalian. Tengok dah penuh. Perlu semayang? Tak perlu. Pasal apa? Kerana Tuhan tak berhajat pada kita. Kita semayang tak semayang pun tak bertambah kuasa Tuhan. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan semayang pun tak bertambah kuasa Allah, tak semayang pun tak kurang kerajaan Allah. Lepas tu semayang buat apa? Tak perlu semayang. Seronoklah tuan-tuan. Dia kata orang yang meninggal ni Ibnu Qayyim tulis dalam kitab dia, meninggalkan dosa suatu kebiadaban, satu penghinaan terhadap ampunan Allah. Tu. Pasal kita tahu tuan-tuan macam ni. Mudah faham. Kita kata orang yang macam ni memang dia sangat keliru. Pasal itu Ibnu Qayyim kata dua orang sesat ni kerana dua perkara. Manusia sesat ni kerana dua perkara. Satu, dia tu niat dia buruk. Yang kedua, pemahaman dia sesat. Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang buat dosa macam iblis. Iblis. Pasal apa dia buat dosa? Kerana dia sangka Tuhan pemaaf dan pengampun. Jadi tuan-tuan, jika kita percaya Tuhan itu pengampun dan pemaaf, kesan dia apa? Kita tak akan berani buat dosa. Jangan faham, kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata jangan faham Tuhan pengampun dengan maksud buatlah dosa. Siapa yang faham lagu tu, kata Ibnu Qayyim, dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Nampak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merawat penyakit kita, memelihara kita daripada kesesatan. Allah itu maha penerima taubat, tetapi bukanlah dia suka kepada hamba-hamba dia melakukan dosa.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita dan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kefahaman dan kesesatan yang salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dahulu bacaan kitab kita. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.